Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So kembali lagi dalam segmen gadget menarik, tapi bukannya bawah RM50 sebab untuk video kali ini memang very special. Semua gadget aku akan kongsikan untuk video kali ini adalah semua gadget yang terbaik dan juga wajib yang aku gunakan setiap hari. So mungkin harga dia ada yang mampu milik, berpatutan dan juga berbaloi dengan apa yang ditawarkan, dan mungkin juga harga dia ada yang sedikit mahal. So guys, gadget pertama sekali adalah Apple AirTag. So yang ni aku beli 4 pack terus. Before this aku ada beli satu je. Harga dia dalam RM129, tapi Apple authorized reseller macam Thunder Mesh dan Machine semua ada buat offer tentang Apple AirTag ni dengan harga yang bagi aku lebih murah daripada harga asal dia. So aku dapat yang masuk offer sekitar dalam RM97 saja satu pieces. Aku rasa ini adalah salah satu barang Apple yang paling underrated dan juga berbaloi untuk korang dapatkan kalau korang pengguna produk Apple macam iPhone, iPad, Mac dan sebagainya. Sebab Apple AirTag ni bukan sahaja berguna untuk kita nak cari balik barang yang kita hilang ataupun lupa kedudukan dia, tapi dia juga boleh menjadi sebuah device untuk kita trace nak letak ke anak kita ke kalau berjalan keluar travel mana-mana ataupun dekat shopping mall, ataupun korang boleh letakkan dekat haiwan peliharaan korang macam kucing, anjing, arnab dan sebagainya. Sebab device ni bagi aku memang sangat-sangat bantu untuk kita trace balik kat mana kedudukan barang yang kita letak tu. Contoh macam beg aku, kalau aku letak dekat dalam studio ni dan aku macam terlupa yang aku tak bawa beg, dia akan remind dekat iPhone bahawa barang kita tertinggal dekat tempat yang asal tu. Bagi aku penggunaan Apple AirTag ni memang sangat memudahkan untuk kita nak trace balik kat mana kedudukan terakhir barang yang kita letak tu. So misal kata kalau barang hilang, just gunakan aplikasi Find My saja yang korang nak connect dengan Apple AirTag. So kat situ dia akan tunjuk kedudukan terakhir dia dan kita boleh cari kedudukan dia. Makin dekat dia akan tunjuk jarak tu makin dekat, dan dia akan tunjuk jugalah arah ke mana kita perlu pergi, ke kiri ke kanan ke straight ke. So kita boleh juga bunyikan Apple AirTag ni, just tekan saja play sound dan akan berbunyi dekat Apple AirTag ni menandakan yang barang tu dah makin dekat dengan kita bila kita dengar sound tu. So bagi aku sound dia tak berapa nak kuat, tapi at least kita boleh dengar sound yang ada pada Apple AirTag ni, dan kita boleh tukarlah dia punya bateri kalau bateri dia dah habis. The reason kenapa aku beli sampai 4 pieces adalah disebabkan oleh aku nak letak dekat aku punya beg peribadi, aku nak letak dekat luggage aku nak bagi wife aku pakai, dan juga aku nak bagi anak aku yang kecil tu pakai, supaya in case kalau aku travel ataupun pergi kat mall mana-mana, kalau anak aku hilang tiba-tiba dekat mata aku, so aku boleh trace balik kat mana kedudukan dia. Dan aku juga boleh letakkan dekat kucing ke dekat haiwan peliharaan yang lain macam arnab dan sebagainya. So benda ni memang sangat memudahkan untuk kita trace balik kat mana kedudukan diorang. Gadget menarik kedua yang memang biasanya aku akan bawa ke mana saja time travel, nak keluar rumah dan sebagainya, iaitu power bank Mac Dudu yang ada kebolehan MagSafe. Aku rasa kalau tak ada power bank ni masa keluar rumah macam tak lengkap hidup aku lah. Sebab bukannya aku terlalu bergantung dengan MagSafe ni, tapi sebab aku terlalu banyak device aku bawa. Aku bawa MacBook, aku bawa iPhone, bawa iPad, bawa phone Android lain lagi, dan pelbagai lagi device yang aku bawa membuatkan aku perlukan power bank once kalau device tu habis bateri. So in case kalau aku travel, aku tak perlukan plug, aku just gunakan power bank saja sebab dia punya capacity 20,000 mAh. So boleh lah nak charge aku punya kebanyakan device yang ada aku pakai tu kan. Sebab untuk power bank ni dia ada dua kebolehan yang berbeza in terms of charging, iaitu boleh wirelessly charging ataupun MagSafe charging yang menyokong sehingga 15 watt pada bahagian atas ni. So that's why dia ada macam rekat yang bulat atas ni, walaupun dia macam terbojol sikit tapi memang sangat-sangat berguna. Dan ada fast charging USB PD menyokong sehingga 22.5 watt. Yes, kalau nak charge MacBook tu memang macam tak lepas sebenarnya, tapi kalau nak charge iPad, nak charge iPhone, phone Android aku macam Asus ROG, aku punya Google Pixel dan phone-phone lain lagi, aku boleh gunakan power bank ni sebab dia menyokong USB PD. Dan ada dua jenis port saja, USB-A dan juga USB-C. Ada display untuk tengok percentage bateri ni tinggal berapa, dan belakang ni ada tongkat tau untuk kita letak macam ni, dan dia punya kualiti binaan tu memang rasa very solid dah, tak rasa murah lah power bank ni. Surface dia pun adalah jenis matte finish, so memang sangat-sangat sedap untuk dipegang. Tak macam power bank yang rasa murah kan, walaupun harga dia bagi aku affordable lah untuk kualiti dan juga apa yang dibagi teknologi untuk power bank ni. So just letak macam ni dan kita boleh stand phone sambil tengok video kat Netflix ataupun kat YouTube sambil kita boleh wirelessly charge menggunakan power bank Mac Dudu MagSafe ni. Memandangkan aku guna iPhone 13 Pro Max yang menyokong MagSafe, so just letak saja pada bahagian atas ni dan dia akan automatic charge MagSafe dekat iPhone 13 Pro Max aku, menyokong sehingga 15 watt. So kalau korang gunakan phone Android lain macam Samsung
Samsung Galaxy S22 Ultra ataupun any phone yang menyokong wireless charge, korang pun boleh gunakan MagSafe powerbank ni untuk charge smartphone korang wirelessly. So benda ni memang berguna tanpa aku bawa any kabel. So kalau korang memang semak dengan kabel ataupun terlupa nak bawa kabel ataupun kabel rosak, just boleh gunakan alternatif wireless charge ni, cuma tak pantas sangatlah, maksimum sampai 15 watts saja. At least ada lah juga kan, daripada tak ada guna langsung dekat powerbank tu kan. Selain daripada powerbank tadi, gadget penting yang memang biasanya aku akan bawa bila aku nak keluar rumah ataupun pergi mana-mana adalah gun charger 100 watt daripada McDodo juga. So yang ni memang adalah gadget yang wajib kena ada dalam beg aku once aku nak keluar rumah, sebab dia akan membantu untuk aku charge semua device yang aku ada masa aku nak keluar rumah tu, macam aku punya MacBook, iPad, iPhone, phone Android lain lagi, headphone aku dan banyak lagi device lain untuk aku charge serentak tanpa aku perlu bawa charger yang berbeza-beza. So misal kata kalau macam before this aku perlu bawa dalam 2 ke 3 charger. Charger MacBook berasingan, charger iPhone aku, charger aku punya phone Android lagi. So banyak charger yang aku perlu bawa dalam bag tu, membuatkan penuh ruang dia dan juga berat kan. Tapi untuk McDodo 120 watt gun charger ni, aku hanya bawa satu ni saja untuk charge semua device yang ada, sebab dia ada 4 port, ada 3 USB-C port dan juga 1 USB-A port. So port ni semua boleh charge semua device serentak dengan very stable dan tak ada overheat issue dekat gun charger ni. Sebab gun teknologi ni kita tahu dia punya teknologi tu berbeza daripada charger yang biasa. Sebab tu juga harga untuk gun charger ni sedikit mahal lah berbanding dengan charger yang biasa. Harga ni lebih kurang dalam RM200 macam tu lah. Dia memang agak mahal sedikit kalau compare to charger biasa, sebab dia punya stability dia and durability dia, reliable dia dan juga kebolehan untuk charge 4 device serentak dengan stable. So that's why aku sukakan gun charger daripada McDodo ni. So far memang aku dah pakai lama dah gun charger dengan 3 pin ni. Memandangkan aku dah tunjuk power bank dan juga gun charger tadi, benda seterusnya paling wajib sekali semestinya adalah dia punya kabel lah. So 2 kabel ni memang wajib aku akan bawa ke mana saja, iaitu kabel daripada Ugreen. Ini adalah kabel USB-C to Lightning yang memang tahan lasak. Aku dah gunakan almost 2 years macam tu dan setakat ni masih kukuh lagi dia punya kualiti tu, sebab aku memang sangat-sangat jaga. Every time aku nak guna ataupun tak guna, aku memang akan lipat macam ni lah. So dia akan lebih rasa macam terjamin sikit kualiti dia dan tak serabut kan. Nak keluarkan daripada bag pun nampak kemas je. Tapi untuk yang ni memang dia panjang sikit aku beli. Memang aku khaskan untuk charge aku punya MacBook Pro dan juga iPad dan phone Android aku lain. Disebabkan oleh gun charger aku menyokong sehingga 120 watt, so that's why aku kena beli kabel yang menyokong sehingga 100 watt. So that's why aku gunakan kabel Ugreen ni juga, USB-C to USB-C. Yang ni dia panjang sikit lah dan of course lebih tahan lasak. Ini pun dah lama aku gunakan. Aku rasa dua-dua ni aku beli dah lama juga, almost 2 years macam tu, tapi masih tahan sampai sekarang ni. So that's why aku suka kabel daripada Ugreen ni. Dan of course kabel iPhone daripada Ugreen ni ada MFI top mat for iPhone. So memang dia punya kualiti disahkan oleh Apple sini. So that's why aku boleh recommend untuk korang gunakan kabel daripada Ugreen. Harga pun very affordable, bawah RM50 saja korang boleh dapatkan kedua-dua kabel ni. So memang affordable untuk harga dan juga kualiti yang Ugreen bagi pada kabel USB-C to Lightning dan juga USB-C to USB-C ni, up to 100 watt dia punya support. Gadget seterusnya yang memang wajib kena ada dekat rumah aku dan juga dekat studio aku, iaitu Xiaomi Air Purifier 4 series. Aku ada dua, iaitu 4 Pro dan juga 4 yang biasa. So yang 4 Pro tu dia punya size tu agak tinggi dan juga besar. Dia punya coverage untuk kawasan tu lebih besar lah. So yang tu harga dia agak tinggi sedikit, almost 1000 to macam 800 ke 900, depends juga pada seller. Tapi untuk yang 4 biasa dalam 500 ke 600 ringgit macam tu saja. So yang 4 tu dia sesuai untuk bilik yang kecil ataupun studio yang kecil macam ni lah. Untuk yang 4 Pro tu dia lebih sesuai untuk ruang tamu sebenarnya, sebab coverage dia lebih besar dan juga lebih luas. So basically kalau aku compare dengan Huawei ataupun Kuku, actually aku rasa macam lebih berbaloi untuk spend dekat one time Xiaomi Air Purifier instead of bayar monthly ataupun beli dengan harga lebih RM1000. Dalam masa setahun 1 ke 2 kali saja paling maksimum untuk kita nak maintain dia punya filter tu ataupun cuci kipas dia. So aku rasa benda tu macam tak jadi satu isu yang besar untuk aku lah sebagai pengguna Xiaomi Air Purifier 4 series. Memandangkan benda tak leceh pun kan, just beli filter yang baru dalam 100 something macam tu, buka, nak buka tukar pun memang very easy je. Tarik filter, pak masuk yang baru, settle masalah. So memang tak susah pun untuk kita nak maintain untuk air purifier. Dan kita boleh tengok everything just melalui aplikasi Xiaomi Home saja. Kat situ kita boleh tengok everything, filter dia berapa lama lagi tinggal. Macam aku sekarang baru guna dalam 3-4 bulan ni, dalam 200 something days lagi. So memang sangat-sangat lama lagi, almost 1 year kan dia punya ketahanan filter tu.
So that's why aku rasa macam aku highly recommend untuk gunakan Xiaomi Amplifier 4 series instead of maybe korang nak beli yang monthly apa semua kan. Depends juga pada korang punya budget dan juga cara penggunaan ataupun korang punya masa tu sendiri. Kalau orang yang memang tak ada masa untuk nak buat benda tu, walaupun simple, why not untuk dapatkan yang lebih senang untuk diorang lah kan, macam Kukut ataupun Huawei. But untuk aku Xiaomi Amplifier 4 series is the best choice. Sebab before aku gunakan Xiaomi Amplifier, memang almost every single morning hidung aku macam akan tersumbat, akan bersin ataupun macam kurang selesa lah. Tapi bila dah gunakan amplifier, aku rasa macam udara tu lebih bersih dan rasa lebih nyaman. Dan sekarang ni pun hampir setiap pagi aku dah tak ada running nose, dah tak ada bersin apa semua dah. So aku rasa macam lebih selesa lah, sebab habuk-habuk dalam bilik aku difilterkan melalui amplifier itu sendiri. Dan in fact dekat dalam display amplifier tu pun ada tunjuk sama ada udara dalam kawasan yang kita letak tu bersih atau tidak. Kalau tak bersih, dia akan tunjuk warna oranye ke warna merah macam tu lah. So biasanya kalau bini aku masak ikan masin dan asap penuh dalam rumah tu, memang dia akan naik sampai warna merah dan dia akan filterkan asap tu lah. Gadget menarik seterusnya memang sangat memudahkan kehidupan harian aku, very affordable dan juga kena ada dekat rumah dan juga dekat studio aku, iaitu smart plug. So smart plug ni macam-macam jenis ada tau. Ada yang macam smart plug basic macam ni, ada yang siap ada USB port, dan juga ada yang siap ada dengan banyak jenis plug iaitu extension lah. So yang tu dia mahal sikit, tapi yang ni paling affordable dan juga paling murah, yang korang boleh dapatkan dengan harga sekitar dalam RM30 macam tu je. But yang ni harga dia dalam RM40 ke RM50 macam tu lah, sebab dia ada USB port sekali kan. Dan button ni korang boleh tekan untuk on off dia lah. So basically smart plug ni bukan hanya korang boleh control melalui aplikasi Smart Life dekat smartphone korang, dekat Android ataupun iOS saja. Tapi kalau misal kata kalau wifi tak ada ataupun tak ada connection internet apa semua, just boleh manually tekan button ni saja untuk on off macam biasa. So misal kata kalau aku gunakan semua device ni, aku tak perlu nak pergi dekat tempat tu untuk nak on manually. Aku just gunakan smartphone aku saja, aku buka aplikasi Smart Life dan dekat situ aku boleh kawal everything menggunakan aplikasi tu saja. So macam ni korang boleh nampak semuanya aku just kawal melalui smartphone aku saja. Macam aku nak kawal buka ataupun tutup lampu, nak kawal kipas, aircon dan everything yang berkaitan dengan elektronik ataupun devices boleh kawal melalui aplikasi Smart Life ni. Just attach benda ni ataupun smart switch lah. So yang ni ada smart switch, aku letak dekat aku punya rumah. Aku gantikan daripada switch biasa yang manual kepada smart switch. So smart switch ni aku boleh on off aku punya lampu rumah melalui aplikasi ni saja. Contoh macam lampu softbox ni saja pun aku gunakan smart extension. So aku tak perlu nak pergi untuk tekan on off dia. Aku just masuk aplikasi, kalau aku nak off dia, tekan off je. Macam tu je. Kalau nak on, tekan on je. So that's why benda ni sangat memudahkan kehidupan harian aku. So aku tak perlu banyak benda nak kena buat. Sebab you know, studio macam-macam benda aku nak kena turn on, turn off. So instead of aku nak kena buat banyak benda tu dan aku boleh fokus kat kerja aku saja, aku kawal guna aku punya phone je. Memandangkan aku adalah jenis manusia yang suka dengan lagu, layan filem dan juga tengok video. So that's why gadget menarik kali ni memang wajib kena ada dalam beg aku setiap kali aku nak keluar rumah, iaitu TWS dan juga headphone. So TWS yang aku ada sekarang ni adalah AirPods Pro dengan case AJ1 yang memang sangat-sangat menarik. Aku letak link pembelian dekat bawah nanti. Dan aku ada Nothing Ear One. Yang aku suka dengan Nothing Ear One, of course lah, dia punya transparency looks dan juga dia punya sound quality not bad juga untuk harga dia actually. Dan ini memang aku khaskan untuk phone Android aku saja. Kalau aku nak connect dengan phone Android, aku akan gunakan yang ni. Kalau aku nak connect dengan Apple devices aku macam MacBook, iPad dan juga iPhone, aku akan gunakan AirPods Pro aku. So AirPods Pro adalah sebuah TWS flagship ada Apple yang masih perform lagi sampai sekarang ni. Dan aku dengar-dengar macam nak keluar AirPods Pro second generation tau. So just tunggu masa Apple event nanti. Dan yang ketiga, of course aku ada headphone daripada Sony iaitu 1000 XM4. Model ni pun dah masih perform lagi in terms of sound quality, dia punya keselesaan, dia punya portability dan juga aku suka dengan dia punya looks tu sendiri. Ini adalah iconic design untuk Sony WH-1000 XM series. So untuk yang XM5 tu dia dah macam luar daripada kebiasaan ataupun typical XM series punya design, sebab dia dah lebih ke arah macam AirPods Max ataupun macam Bose yang baru sekarang ni kan. So dia tak ada macam lipat dah, dia semua straight je, tak boleh lipat dah kan. So aku suka yang jenis lipat ni actually. So that's why aku rasa macam XM5 tu kenapa dia buat macam tu Mungkin nak kena ikut trend semasa lah kan, sebab Apple dah buat macam tu dan jenama lain pun dah buat macam tu. So diorang pun takkanlah nak masih dengan design lama ni kan. So guys, ini adalah antara gadget terbaik dan juga wajib yang aku gunakan untuk penggunaan harian aku. Dan antara semua ni memang aku sukakan aku punya TWS tadi, headphone XM4 yang masih perform. Aku suka
guna plug dan charger ni, power bank MagDudu, MagSafe and Apple AirTag yang memang fully function untuk aku cari balik barang yang aku tinggal kat mana, dan smart plug yang aku boleh kawal everything just menggunakan smartphone saja, iOS ataupun Android. Kabel yang memang tahan lasak, dan paling terbaru actually aku ada beli juga bag daripada Peak Design. Aku letak bawah dulu. Bag ni juga adalah antara barang ataupun gadget terbaik yang aku pernah gunakan setakat hari ini. Ini adalah Peak Design V2 bersaiz 30 liter. So actually bag ni mungkin korang pernah nampak tech reviewer lain pakai ataupun buat video. So yang ni memang very function untuk orang yang suka bawa barang banyak-banyak, bawa laptop, bawa tablet, dan juga dalam masa yang sama suka gunakan kamera. So that's why aku suka gunakan bag pada Peak Design ni. Harga dia mungkin agak mahal sedikit, tapi yang ni aku dapat harga dia murah sedikit lah daripada harga retail. Aku akan letakkan link pembelian dekat bahagian description nanti. So Peak Design ni memang cukup famous dari segi kualiti dia, dan juga dari segi dia punya compartment tu sendiri, dia punya safety, dan juga of course dia punya reliability dia tu. So aku suka dengan dia punya looks, color untuk cakul kot yang ni. Ada warna black, ada warna biru, ada warna grey. So yang ni warna cakul, dan leather finishing, dia punya surface tu, everything rasa very solid, dan tak rasa ini adalah bag yang murah. Sebab harga tu boleh tahan jugalah. Untuk korang nak beli, kalau korang ada duit lebih, mungkin boleh consider untuk Peak Design ni. So actually bag ni banyak kompartmen. Pada bahagian tepi ni saja ada few kompartmen yang kita boleh letak barang. Actually banyak gila. Atas ni aku letakkan kabel aku, dan bahagian atas ni aku letak aku punya wallet, aku punya external hard disk, SSD aku. Kat tepi ni boleh letak kamera tau actually. Apa yang best dengan bag ni, dia punya anti theft adalah kita boleh lock bahagian zip ni macam ni. So susah untuk orang nak buka zip kalau misal kata kita travel kat Europe ke mana-mana kan. So pickpocket memang susah nak buka lah bag ni. So tak boleh buka. Dan untuk nak buka bahagian atas ni pun actually tak boleh buka macam tu je tau. Kena tarik dulu baru boleh buka macam tu. Dan very solid tau. Dia punya material tu macam aku tak expect lah dia boleh letak macam ni, material dekat dalam bag ni. Dan kompartmen ni memang sangat-sangat besar. Dia banyak magnetik dekat kompartmen ataupun dekat bag ni sendiri. Bahagian tepi ni pun sama. Ni aku letak aku punya Invictus perfume. Dan actually kita boleh adjust kompartmen ni semua. Kita boleh alih-alihkan semua ni. Dan untuk bahagian kamera pun actually kita boleh tutup dan juga boleh buka ni dia punya kompartmen ni. Banyak benda lah aku suka dengan bag ni actually. Dan aku dah lama dah target nak beli bag ni. Sekarang baru rasa macam mampu nak beli kan. Sebab last time macam terlalu mahal untuk aku actually. But aku rasa macam dah kena beli untuk barang-barang yang memang banyak gila aku bawa. Macam kamera S7S Mark III yang memang aku rasa tak sepatutnya aku letak dalam bag rasa. Aku kena letak dalam bag yang memang very secure macam ni. Ini external SSD aku, ada kunci dan juga ada pen daripada Xiaomi. Apa lagi Oh depan ni ada lagi kompartmen untuk letak barang-barang kecil, kunci ke apa kan. Belakang ni aku boleh letak aku punya MacBook Pro, dan juga aku boleh letak aku punya iPad. MacBook Pro boleh cecah sampai 16 inci, dan juga ada ruang lagi kompartmen kat sini yang kecil. Sini tak ada kecil sangat tapi besar jugalah. Boleh letak notebook yang buku kecil-kecil untuk kita nak tulis. Dekat bahagian tepi ni actually magnetic juga, dan kita boleh letak tripod ataupun boleh letak botol air lah. Tapi kat sini sekarang ni aku letak mask untuk standby. Kalau mask aku tiba-tiba terputus kan masa tengah berjalan. Kiri kanan ada kompartmen untuk letak botol air, dan juga boleh letak tripod juga. Tapi sekarang ni aku ada bawa Panadol Activus. In case kalau pening kepala kena ada benda ni. Activus ni memang rare gila nak cari, memang susah gila, stok cepat habis dekat Speedmart kan. Dan untuk kita nak pegang bag ni pun banyak benda yang kita boleh hold. Tepi ni ada dua, atas ni ada bahagian leather dia kan. Dan untuk bahagian belakang ni magnetic juga. Solid gila babe. Feel dia memang berbaloi gila untuk every sen yang kita keluar untuk bag ni actually. Dan bahagian belakang ni actually kita boleh attach dekat bahagian luggage punya batang pegang tu kan. So masukkan batang luggage tu yang pemegang tu dalam ni, dan kita boleh attach macam tu je bawa bag ni. Memang very simple. Aku suka dengan bag pada Peak Design ni. So guys, aku rasa itu saja antara gadget terbaik dan juga wajib yang biasanya aku akan gunakan untuk penggunaan harian aku. Dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis, dan sampai berjumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum. Bye.